Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wassur uyubana wa la tushmit bina a'da'ana wa la tasu' bina asdiqauna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: Qattul ina'a wa awqi'us siqa'a wa aghliqul baba wa atfi'us siraja fa inna asy-syaitana la yahillu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an fa illam yajid ahadukum illa an ya'rida ala ina'ihi 'udan wa yadhkura ismallahi falyaf'al fa innal fuwaisiqata tudrimu ala ahli al-baiti baitahum. Babun nahyi 'anit takallufi wa huwa fi'lu wa qawlu ma la maslahata fihi bi masyaqqatin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala nuhina 'anit takallufi, rawahul Bukhari. Wa an Masruqin qala dakhalna ala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu faqala ya ayyuhan nasu man 'alima syai'an falyakul bihi wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lamu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi Kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin, rawahul Bukhari. Sedaya jemaah muslimin muslimat, para pelajar yang dirahmati Allah. Baik, malam ini kita sambung pengajian hadis kita daripada kitab Riyadhus Salihin. Berjanji minggu lepas ni nak mula malam Khamis. Pengajian kita malam ni malam Sabtu ni nak tukar malam Khamis. Cuma tak ada nak balik. Duduk Kuala Lumpur. Baru balik pagi tadi. Tapi malam ni kena pergi pula. Malam ni kena pergi pula 2-3 hari. Tak apalah, minggu ni kita ambil malam Sabtu, insya-Allah. Minggu depan kita mula malam Khamis. Hari Rabu malam Khamis, insya-Allah. Kalau kuliah tafsir tu kekal lah malam Jumaat. Baik. Kita tengah belajar minggu lepas masih lagi berkait dengan larangan-larangan ataupun perkara-perkara yang diharamkan ataupun tidak disukai, kita panggil makruh, yang warid daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita sebut minggu lepas, kita akan baca hadis ni, dan ada yang bersifat kita panggil dosa besar. Kita akan tengok ada yang bersifat dosa kecil. Cuma bagian ni berdosa. Dosa kecil ni dia akan jadi dosa besar kalau kita buat berulang-ulang ataupun kita pandai remeh. Kita kata kita main dosa kecil jah. Buah jah tu dia jadi besar selalu. Kerana bagai dosa kan. Kita tak boleh meremehkan. Ataupun bagian ni kita panggil makruh ataupun tidak disukai oleh Nabi, menjadi adat-adat dalam Islam. Islam dia mengadat adat yang tinggi. Semua kehidupan kita ni bermula hak kita panggil hak haruh, ala hak boleh ni bermula daripada muamalah biasa kehidupan bagi haruh. Tapi dalam banyak-banyak haruh tu ada hak molek. Ada hak molek tu maknanya kita suka, orang lain suka. Sebahagiannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya Nabi tak sebut, tapi masyarakat suka dan benda tu molek. Kita buat pun boleh pahala juga. Ada. Cuma hak Nabi sebut tu lebih tepat dan lebih banyak pahala dia kalau kita buat. Kita tengok dalam hadis-hadis kita akan baca ni, termasuklah kita baca dah belum ni. Baik.
kita tengah baca akhir bawah ni, babun nahyi an tarkin nari fil baiti indan naumi wa nahwi sawa'un kanat fi sirajin aw ghairi. Bab pada menyatakan haramnya meninggalkan api ataupun membiarkan api duk nyala di rumah ketika tidur ataupun sepertinya, maknanya kita tak guna api tu, tiba-tiba kita biar api tu menyala. Dia panggil Nabi larang. Sama ada dia ni fi sirajin, duk di lapu pelita, ataupun di sebagainya, apa-apalah, duk pelita kau, duk dapur kau, duk mana. Jadi larangan ni ulama kita sebut adab untuk keselamatan dunia kita. Bila Nabi sebut, dia jadi ukhrawi, dia jadi akhirat, mana boleh pahala. Ada larangan ni bersifat haram kalau buat, daripada dia tak. Ni kita panggil bagian ni sunat kan. Mana kalau kita biarkan pelita tu nyala, tidak kata berdosa. Cuma kita panggil rugi elok kita lah. Pertama, rugi tak dengar hak Nabi royak. Yang keduanya, kalau berlaku gapo-gapo, dah Nabi kita akan tengok apa Nabi suruh. Bapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita panggil padam ke api ketika kita tak guna, terutama sekali masa kita tidur. Kita baca dah ni minggu lepas, kita ulah dah. Termasuk dalam hadis yang kita baca akhir, muka surat hok kitab Arab ni, muka surat 377. Supa kau dak cetakkan, tak tahulah. Dia kadang-kadang tak supa cetakkan. Bab pada menyatakan larangan apa ni, membiarkan api tu hidup tak terpadam di rumah ketika tidur. Hak hadis kita baca lah ni, dia kata telah terbakar, Abu Musa al-Asy'ari sebut telah terbakar sebuah rumah di bandar Madinah, tempat Nabi duduk lah, sehingga apa ni, ala ahli, ke atas ahli keluarga, minal laili, pada sebelah malam, mana ranak habislah. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'ni, mana pagi esok tu Nabi diceritakan, kepada Rasulullah keadaan mereka, rumah terbakar. Maka Nabi pun jawab. Nabi kita panggil komentar. Nabi kata, inna hadhihin nara aduwwul lakum, sesungguhnya api ini musuh kamu. Hak musuh nombor satu akhirat lah. Ada akhirat kita panggil api neraka. Atas dunia pun kamu kena ingat, sebelum dia jadi kawan ni, hakikatnya dia musuh. Ada api ni bagai bahaya. Fa idza nimtum fatfiha, apabila mu tidur maka padamkanlah api. Mana api ni kita guna untuk sekadar, sebab bagai ni bagai bahaya kan, untuk kegunaan kita, untuk kita masak, untuk kita cerah, untuk kita guna dalam ni lah, kalau dengan industri dan sebagainya lah. Jadi sebagaimana hak bomba kita ajar lah ni lah, kena lah api ni kau gapo, hak tu bahaya lah ni. Api elektrik ni lebih selamat, tapi bila-bila selamat pun terbakar rumah lah ni, tidak kerana pelita, tapi kerana elektrik juga, ditah-pintah dan sebagainya. Jadi penjagaan Nabi kita suruh jaga berkait dengan api ni. Siapa Nabi sebut dalam hadis, mu kena ingat api-api ni tidak saimu, bahkan api ni musuhmu, aduwwul lakum, dunia akhirat. Jadi Nabi pesan, bila tidur tak guna dah api tu, tutup lah. Jadi ulama kita sapalah ni lah, sapalah ni bahawa walaupun kita ni api, tapi tutup tu lebih kita panggil apa, lebih menyelamatkan kita lah. Litah-pitah dan sebagainya lebih selamat kalau kita tutup semua. Cuma ada kita lah ni api ni untuk faktor keselamatan kita gunalah. Macam kita pasal luar kan, api luar masjid kita ni, kita buka untuk memudahkan orang musafir. Mari gelak-gelemak, dia pun takut nak masuk, anda tak tahu pintu mana, kita buka depan ke dalam ni tapi kita maknanya tok siap jaga masjid kan, kena itu berlaku lah, tutup berlaku. Semua ni bagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita belajar akhir. Hak belum ni kita belajar apa ni, makruh pegang kemaluan masa tangan kanan tangan kiri. Kita kena jibat tangan kanan tangan kiri. Antaranya selain pada makan tangan kanan, benda-benda hak molek tangan kanan. Benda hak kita panggil tidak mulia ni guna tangan kiri. Termasuklah dia kata makruh kalau kita istinja, buang air ataupun basuh
cuci masa buai ni, pegang dengan tangan kanan. Bila masuk bilik air tu tangan kiri belakang lah, start daripada kaki kiri. Ada masa kita pegang kemaluan kita masa buai tu pun pegang tangan kiri, masa nak basuh pun cetong tu pegang tangan kanan, kemaluan pegang tangan kiri. Sampai situ adab yang Nabi kita sendiri sebut. Baik, kita sambung hadis. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Jabir bin Abdullah, sahabat besar ke? Kita biasa dengar. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wattul ina'a." Tutuplah bekah. Bekah dapur itulah. Bekah kita buah makan ni, air kau gapo, mana jenis kita panggil bekah itulah. Bila ada makan ni, tutup dia kata. Wa auki usiqa, dalam hadis wa auku. Dan kita panggil auki ni maknanya tutup juga, cuma kita panggil jeruk. Asiqa ni maknanya bekas air jamir itu, bekas air hok buat dengan kulit ataupun apa-apa jamir itu kan. Dia buat dengan kulit, lepas tu dia buka sama ada dia tutup, ada nutup, tapi biasa hok kita panggil hok jamir itu tu dia jeruk dengan tali. Ada. Lepas tu dia buka kat curah air. Air tu jadi sejuk molek. Sedap dalam arak itu. Kita lenjak ke apa ikutlah. Air mineral, botol air mineral tu kan. Ikut segala jenis kita sipi air tu. Tu maksud sinilah. Mudah kita faham. Auki'u as-siqa'a. Ikatlah ataupun jeruklah as-siqa' bekas air. Hak buat dengan apa tadi? Dengan kulit binatang tadi. Wa aghliqul baba. Dan tutuplah pintu rumah kamu. Pintu rumah tutup. Wa atfi'us siraja. Dan padamkanlah lampu. Padamkanlah cahaya ataupun lampu. Fa inna syaitana la yahillu siqa'an. Sesungguhnya syaitan iblis ni tidak akan masuk dalam bekas air. Bekas air tadi kan? Syaitan dia tak masuk dalam bekas air. Wala yaftahu ban. Dan syaitan tak mampu untuk buka pintu. Bila kita tutup rumah, syaitan tak nak buka. Kita kata syaitan kan, bagi halu. Dia boleh nyuruh ikut dia nak masuk ke mana kan. Kita tengok. Nabi kata syaitan tak boleh masuk dalam rumah. Hak tutup. Dia tak boleh buka kan, dia tutup. Wala yakshifu inaan. Dan syaitan juga tak boleh nak buka bekas. Bekas kita tutup saji. Kalau kita ada atas meja tu, kita tutup dengan besar selalu. Kita panggil saji. Syaitan tak nak buka. Puyuk waktu tutup, dia tak nak buka. Fa illam yajid ahadukum, kalau seseorang kamu tak jumpa sesuatu untuk nak tutup kan. Maknanya bekas kita ni nutup dia hilang ke lagu mana, buka kita buat lagu mana, kecuali hak bolehnya lagu mana, an ya'rida ala inaihi udan, kecuali hak dia bolehnya ialah dia ambil papan, ambil kayu. Dah nutup tak ada kan, dia pun cari kayu dia pun letak kayu. Dia kata kalau kamu tak mampu kecuali ada kayu, ada papan yang nak tutup, wa yadhkur rasmallah, dan dia masa dia tutup tu dia sebut nama Allah. Mana tutup dengan sesuatu yang tak sepenuh lah. Hak asal kan kita ada nutup sepenuh kan, tutup apa, tiba-tiba hilang, lepas tu kita pun tutup lah. Nabi sebut sini dengan kayu. Kita ni sak khabar pun tak ada lagi masa tu kan. Nabi sebut kayu, papan. Lalu dia pun maknanya tak sepenuh tutup tu, tapi dia baca bismillah. Falyaf'al, maka Nabi kata boleh, hendaklah dia buat lagu tu. Maknanya kok mana pun jangan ada alasan tak tutup. Bekas-bekas di dapur rumah kita ke mana, hak ada bak makanan. Fa innal fuwaisiqata, sesungguhnya tikus. Fuwaisiqah ni fa'run, tikus. Tudrimu ala ahli baiti baitahum, boleh tudrimu, dia boleh bakar ke atas penghuni rumah akal rumah mereka. Mana fuwaisiqah ni Nabi riwayat contoh hak paling besar lah, paling banyak berlaku menatih hak gok malam ni. Dalam banyak-banyak menatih hak gok malam ni, tikulah hak mudah, dia kecil, dia pesen dia duduk dalam rumah. Menatih hak besar lagi, musai ke gapo, kucing ke gapo, jauh belakang lah. Ada menatih dia gok malam. Ada mungkin kucing yang mak tikus, mungkin kerana tikus, kerana kucing. Lagu liling ke jatuh pelita ke lagu mana. Tapi Nabi sebut sini antara sebab. Ada antara sebab mudarat atas dunia hak berlaku.
ke atas rumah kita di rumah. Jadi sini Nabi sebut dua lah. Yang kedua bak api kena tutup, yang keduanya bekas-bekas makanan di rumah. Kalau dah makanan di rumah ni kita tutup belaka dengan penutup, kerana dua perkara juga Nabi sebut. Yang kedua, yang pertama hak akhir ni hak kita nampak mata kat banyak kes kebakaran berlaku di rumah. Kalau kita lah ni kerana litah-pitah di api dah. Yang keduanya kerana makhluk-makhluk hak bergerak dalam rumah. Makhluk bergerak dalam rumah. Dan dalam hadis lain kalau kita baca banyak hadis kait ni, syaitan main peranan. Yang kedua ni syaitan. Syaitan akan masuk dalam rumah untuk ganggu, nak kena atas rumah kita. Pertama kena email kita, Islam kita lah, kaca kita masa tidur. Malam ni tempat syaitan bergerak kan. Jadi kerosakan terhadap Islam email kita ni banyak. Buat dosa dalam rumah. So, yang keduanya syaitan kena atas makanan kita sini. Atas makanan kita. Macam Nabi sebut lah, makan kita baca bismillah. Tak baca bismillah, syaitan makan sekali kita panggil. Jadi makanan yang dibiar pun syaitan buat kena juga. Jadi kita panggil kurang berkat kita. Dan syaitan ni kalau kita baca, kalau dia tak boleh buat sesuatu, dia akan guna makhluk-makhluk Tuhan lain untuk kena pada manusia dengan izin Tuhan lah. Dengan izin Tuhan. Macam gagal sehari dua ni, gapo dia COVID-19 ni. Ada orang siapa pekat kata COVID-19 ni iblis. Iblis syaitan. Kalau kita kata iblis syaitan kan bagi boleh masuk mama. Ada syaitan ni kita panggil bagi halus. Tuhan buat ngapi, dia tak boleh bawa masuk mama, suluhlah dengan mikroskop biasa mana tak jumpa. COVID-19 ni boleh nampak, cuma mata kita tak boleh nampak lah. Jadi dia tidak iblis syaitan, dia ni virus kan, virus dalam bahasa sains. Cuma syaitan ni suka benar kalau bala pasien ni. Dia akan gerakkan virus ni. Termasuklah tikus dalam hadis Nabi. Tikus ni juga kita panggil ditolak oleh syaitan untuk buat kacau dalam rumah. Buat kacau dalam rumah, dia main kat akhir sekali. Ini kerja syaitan hak dengan kebenaran Allah Ta'ala. Kita tak tahu lagu mana cerita. Tapi dalam virus kita panggil COVID-19, apa penyakit berlaku tu tambah wabak ni, syaitan galak benar. Kenapa? Kerana kerja syaitan selain daripada dia nak menyesatkan manusia, syaitan juga kalau boleh manusia ni mati, bunuh, pakak sedih habis orang, kucak-kacir hidup atas dunia, dia buat belaka bagi buruk. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni dia sebut dua sebab. Sebab zahir dia sebab hak dalam, hak orang luar tak nampak. Sebab zahir ni bakar rumah. Bakar rumah. Sebab hak batin kita syaitan. Jangan lock syaitan masuk rumah. Termasuk nak hak mula-mula sekali malam masuk dalam rumah, tutup pintu. Tutup pintu, tutup gapo kita panggil bekas-bekas dapur ni kan, tutup belakang. Cuma ulama kita bahas tutup saja tu lesar ke tak? Ada semua ulama kata syarat dia kena baca bismillah. Baca bismillah, tutup rumah baca bismillah. Ada hadis menunjukkan macam saat ni kan. Kalau mu tak ada penutup, gunalah gapo baca bismillah. Selamat. Jadi hak nombor satunya kita tutup tu baca bismillah. Tapi tidak semua, kadang-kadang kita kata semua benda nak baca bismillah terlupa. Kadang-kadang bismillah kita ni orang hak bismillah semua, alhamdulillah lah. Selagi akan menyelamatkan kita bila kita buat tu niat untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hak kita buat kerja-kerja di atas dunia ni tak kita buat tu ingat pada hak ni hak Nabi suruh. Bila kita niat hak Nabi suruh tu dia jadi selalu. Bahawa kita panggil urusan duniawi, tapi bagian ni aku buat ni kerana ingat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat tu insya-Allah kita akan selamat daripada gangguan syaitan. Jadi hak nombor satu nak tengah malam ni untuk selamat daripada iblis ialah kita tutup rumah kita hak terakhir. Orang terakhir lah. Kita buka paisa, anak kita tubik. Wah dia buka, lepas dia tutup tak apa. Pesan pada anak-anak, tutup pintu, kunci molek,
Koci tu tambah lah, tak suruh orang masuk. Setel tu tak perlu koci dah, tutup pada dah. Lepas tu kak kita jaga pakai dalam bilik sehinggalah masa nak tidur. Kita diminta isti'adzah, kita diminta jauh, baca bismillah, baca doa tidur, minta jauh daripada gangguan iblis. Ni hadis apa ni? Satu hadis Imam Nawawi bawa berkait dengan adat-adat berkait dengan api. Dan juga jaga makanan dalam rumah. Banyak lagi kalau kita baca Imam Nawawi kita ni dia perekah kan. Dia disolin kita hadis. Walaupun nampak besar tebal tapi hakikatnya kecil apa ni tak banyak hadis. Kalau kita ngaji hadis tu beribu apa ni? Beribu-ribu lagi hadis dikumpul untuk kita tengok gambaran sebenar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua tajuk. Baik, babun nahyi anit takallufi wa huwa fi'lu wa qawlu ma la maslahata fihi bi masyaqqah. Bab pada menyatakan larangan takalluf. Takalluf ni kita berat atas diri kita, menyusahkan diri, buat perkara yang kita panggil memberatkan diri ataupun menyusah diri. Bagi hak Nabi tak suruh, agama tak suruh, kita buat juga. Nah ni kita tengok Imam Nawawi bawa tajuk ni. Bab apa dia bawa ni? Dia kata gapo dia maksud takalluf, hak kita panggil memberatkan diri, membebankan diri atas sesuatu yang tak perlu kita berat pun, iaitu wahwa fi'lu, kita buat sesuatu, wa qaulu ataupun kita berkata sesuatu yang tak ada sebagai kebaikan. Tapi kita buat tu dengan penuh susah. Maknanya tak buat, kalau tak buat tak apa. Dah. Tiba-tiba membuat dan menyusahkanmu. Apa ada. Tu maksud dia. Sama ada dengan lidah, qaul, kita kecek bagi hak kita panggil kecek apa? Tak kecek pun tak apa, orang tak marah. Ada. Ya kecek juga. Lepas tu tak sapa kita panggil. Menyusah. Ataupun buat sesuatu dua-dua sekali. Imam Nawawi mula dia bawa ayat Quran daripada surah As-Sad ayat 86. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak minta daripada kamu wahai manusia, wahai orang Quraisy. Kata Nabi, wahai Muhammad, ayat gini kepada orang Quraisy. Maknanya siapa kita lah ni lah. Aku tak minta sebagai upah, sebagai ganjaran di atas apa hak aku buat ni, iaitu dakwah Islam, wahyu hak Nabi sampai, kerja Nabi lah, kerja Nabi hak Tuhan Allah Taala suruh ni. Bila Nabi susah diri ke Nabi kan, berdakwah sampai tinggal kehidupan dunia sebagaimana orang lain. Jadi nak gapo? Mesti orang tanya apa buat kerja ni, susah-susah diri dah. Nabi kata, aku buat kerja lillah. Tak ada minta sebagai upah daripada manusia. Ni kita panggil Nabi ni betul-betul kerja melaksanakan tugas sebagai sebagai seorang Nabi. Wa ma ana minal mutakallifin, dan bukanlah aku, kata Nabi, wahai Muhammad, ayat gini antara dua, Saat Nisa yang kedua, wa ma ana minal mutakallifin, dan bukanlah aku daripada orang yang menyusahkan diri, memberat-beratkan diri. Maksudnya aku tidak akan buat benda hak Tuhan tak suruh. Dak, Tuhan suruh buat setara ni, aku duk buat lagi dah nak suruh siapa. Maksudnya wahai Muhammad, mu dakwah, dah berdakwah. Lepas tu orang tolak mu, kita Nabi tu pusing, tu ejah juga buat nak suruh orang dapat hidayah. Bagi Nabi Allah Ta'ala tak suruh hidayah ni, kata Allah Ta'ala bagi aku. Yang mu duk suruh kita panggil siapa, menyusah ke dirimu, berdakwah siapa tak tidur. Aku suruh gitu nak kau? Daripada dak. Jadi wahai Muhammad, buat sekadar hak aku suruh, kewajipanmu, dan mu kena royak pada manusia. Setahu mana aku ni tidak pesen aku memberat menyusahkan diri aku. Tidak takalluf Nabi dalam perbuatan ataupun dalam kata-kata Nabi. Walaupun kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni habis dah kan. Kita tengok Nabi. Nabi berdakwah ni tak sekira nombor satu lah. Habis masa Rasulullah. Tapi bila kita tengok keseluruhan dakwah Nabi, kita dapati Nabi ni duduk tengah.
hak dia boleh buat. Walaupun kita nampak habis masa dia, tapi habis masa dia tu dalam tak menyusahkan diri dia. Tidak punah kita panggil batas tubuh Rasulullah, kehidupan Nabi, hidup dakwah siapa punah ahli keluarga, tak cara ke anak bini. Tak. Nabi ni dia ambil belakang. Dia pergi berdakwah, dia jaga rumah dia. Jaga ahli keluarga dia, diri dia pun dia jaga. Ada. Hak-hak masing-masing. Jadi atas qadar Allah Taala suruh tu Nabi bergerak. Ada. Kita ni jadi nampak Nabi susah sebab kita ni telajak rengeh. Rehat. Ada. Hak lain tidur 5 jam, kita tidur kot dah 10 jam sehari. Akhir sekali kita nampak orang lain. Orang lain tu menyusahkan diri. Sebenarnya kita sendiri yang tak jaga diri kita, banyak membazir. Orang yang jaga masa, jaga kehidupan dia, banyak benda dia boleh buat, tetapi dalam masa yang sama dia tidak takalluf. Dia tidak menyusahkan diri dia. Ini hadis ni ayat Quran daripada surah Sad, Imam Nawawi kita bawa, jelas kan? Jelas mengenai larangan kita menyusahkan diri sendiri, memberat-beratkan pada diri sendiri. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala. Hadis pertama daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar telah berkata, nuhina anit takallufi. Hadis ni riwayat Bukhari, hadis sahih. Nabi Sayyidina Umar kata, kami telah dilarang. Jadi hak jun larang tu Nabi lah. Dia cuma ayat ni bina majhul, dia tak sebut fa'il. Kita faham. Sebab ni cakap pasal sahabat. Kami dilarang maknanya hak jun larang tu Nabi. Kami dilarang daripada takalluf, daripada memberat-beratkan diri dalam pekerjaan, dalam kata-kata. Kita tengok hadis lagi untuk kita faham maksud takalluf ni. Wa an Masruqin qala dakhalna ala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala faqala. Seorang tabi'in nama Masruq ni kita panggil imam besar lah, ulama besar. Dia kata satu kali dakhalna, kami telah masuk ke atas Abdullah bin Mas'ud. Mana kami masuk dalam majlis Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi kan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala, dia pun berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ni anak murid Nabi, sahabat ni dia mengajar anak murid dia, mana ngajar tabi'in. Ramai-ramai dia kata, wahai manusia, man alima syai'an, bagi siapa yang tahu sesuatu, maknanya bagi siapa yang ada ilmu mengenai sesuatu, falyakul bih, maka dia boleh kecek royak lah, bagi ilmu kan, bagi siapa tahu dia royak. Wa man lam ya'lam, dan bagi siapa tak tahu, tak ada ilmu mengenai sesuatu, falyakul, maka hendaklah dia kata Allahu a'lam, Allah Ta'ala lebih tahu. Maknanya aku tak tahu, Allah Ta'ala lebih tahu. Maknanya kalau orang tanya soalan, kalau tahu jawab, tak tahu kata Allah Ta'ala lebih tahu. Ini adab kan. Boleh dia kata hamba tak tahu, tak ada masalah, boleh lah. Cuma kita pergi jauh lagi. Kalau dia mau tanya ni, Allah Ta'ala ada jawapan, dia tahu segala-gala. Aku ni tidak Tuhan, ada aku ni hamba hak tak tahu. Jadi bahasa dalam agama kita Allahu a'lam. Bila kita tanya Allah a'lam, Allah Ta'ala lebih tahu, ataupun kita jawab saya tak tahu. Maknanya siapa tahu jawab, tak tahu jangan jawab. Fa inna, dia jawab, dia sebut lagi. Maknanya dia kata Allahu a'lam, fa inna minal ilmi, sesungguhnya daripada ilmu, sebahagian daripada ilmu, antakula adalah kamu berkata lima la ta'lam, pada perkara yang kamu tak tahu, kamu kata apa? Allahu a'lam. Kamu jawab tak tahu tu sebenarnya ilmu. Mana orang berilmu ni, dia kecek bagi ilmu, dia bagi tak ada ilmu ni bukan aib bagi dia. Ada bukan aib bagi dia, sebab dia kata dia orang berilmu, dia mengaku bahawa aku tak tahu semua. Walaupun orang duk kata aku ni tok guru para ulama, tapi atas dia sendiri dia tahu bahawa dia tahu sikit. Hak tahu banyak ialah Allah. Jadi apabila dia betul-betul tak tahu, dia pun rasa bangga untuk ayat bahawa aku tak tahu kerana aku hamba yang lemah, hak lebih tahu ialah Allah Ta'ala. Dan bila dia kata gitu depan orang, tu tanda dia berilmu. Mana orang hak kala jenis nak jawab belaka tu sah dia jahil. Kenapa? Kerana dia rasa dia bisa tahu belaka. Orang hak rasa tahu belaka ni sah jahil.
Orang yang rasa dia tahu sikit walaupun dia dianggap alim, itulah sebenarnya orang yang tahu kan. Memang gitulah. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Hei manusia, mung tidak diberi ilmu. Bisa setahu mana mung tarah profesor, tarah doktor, tarah orang panggil mung ulama gapo pun. Hak aku beri ilmu pada manusia ni sikit sangat je. Dan benda tu orang tak nak rasa. Kan kita tengok orang ngaji kan. Orang ngaji PhD gapo dia perasa dia selalu. Ada. Kenapa? Kerana dia rasa malu dengan sendiri. Kerana ilmu hak dia belajar tu mengajar dia bahawa mu ni jahil. Dah, mu ni jahil. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia royak. Dia royak, kalau mu tahu mu jawablah. Kalau mu tak tahu mu kata Allahu a'lam. Kerana perkataan Allahu a'lam ni menandakan mu ni orang ada ilmu. Yang menandakan mu ni ilmu yang betul. Bahawa tak semua benda mu tahu. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun baca. Dia baca firman Allah Ta'ala. Dan firman ni Allah Ta'ala, dia kata Allah Ta'ala telah bersabda kepada Nabi dia sendiri. Ayat tadilah, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu manusia, aku tidak meminta daripada kamu atas kerja aku ni, iaitu dakwah aku ni, sebagai ganjaran, sebagai upah daripada kamu. Semua tu daripada Allah. Allah Ta'ala akan ganjari aku sebagai rasul dia. Wa ma ana minal mutakallifin, dan bukanlah aku daripada orang-orang yang memberat-beratkan diri sendiri. Nombor satu Nabi ni inilah tugas berdakwah. Kita pun sama. Kita pun sama. Ring masing-masing. Ring kita tubuh, masa kita ada, duit kita ada, ilmu hak kita ada, tu masing-masing bahagian kita kan. Tu hari rezeki harta banyak mana, masa kita ada banyak mana untuk agama. Tu hari sikit-sikit seorang kan. Ada orang tu dia sepenuh masa, memang tugas dia seorang ustaz. Orang nak dengar dia mengajar, maka dia boleh. Ada orang tu ilmu banyak tapi paksa cari rezeki kan. Maka dia tak boleh nak guna masa dia untuk dakwah sepenuhnya. Kenapa? Kalau dia untuk pergi pada dakwah, macam mana jaga anak-anak, duit tak ada. Jadi kita masing-masing ada masa. Tiba-tiba kita ni buat sesuatu hak kita ada masa sejam, kita ajah jadi 2-3 jam, mengganggu hak lain. Kita panggil takalluf. Kita balik malam, orang setengah orang tu dia balik malam, kerja balik pukul 9 malam, letih. Tiba-tiba takalluf dia nya tidur 2-3 jam, bangun pagi, bangun malam, akhir sekali pergi kerja ambil lotek. Ada. Kenapa? Kerana hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila terganggu salahlah. Jadi boleh nak bangun malam boleh. Tapi sebelum nak bangun malam 2-3 jam, nak bangun pukul 2, pukul 3 tu, kena ejah masa mu dulu. Ada, cari kerjaan lain dulu. Kau menyebabkan mu boleh balik petang kau sebagai orang lain. Ni balik pukul 10 malam, tidur pukul 11 tidur, bangun pukul 2, pukul 3. Lepas tu pagi esok pas subuh pergi selalu kerja. Jadi terganggu habis. Dengan anak-anak tak ada nak cara. Susun masa juga duit. Nak sangat pahala sedekah, duit ada 10 riyal. Pas ada rumah 20 riyal. Akhir sekali berhutang dengan orang. Ada. Nak jam orang lain jam jiran-jiran sudahlah. Ada. Kita berhutang orang. Kalau patut kita boleh jam 50 orang, kita jam 500,000 orang. Ambil mana duit? Berhutang. Akhir sekali marah kat orang, tak bayar hutang kan. Jadi masing-masing ada rate masing-masing. Ada, masing-masing ada. Jangan kita takalluf benda kita tak mampu, Tuhan tak suruh pun. Nak bersedekah ke nak gapo, jangan siapa pekak berhutang. Jangan siapa pekak habis anak bini tak nak makan. Duk jam minggu di kedai kopi. Semua tu bagai takalluf hak Tuhan tak ajar. Itu maksud secara umum, maksud perkataan takalluf dalam ayat, maksud ayat wa ma ana minal mutakallifin. Begitu Allah Taala suruh Nabi, begitulah kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu tahrimin niyahati 'alal majiti wa latmil khaddi wa syaqqil jaybi wa natfi sya'ri wa halqihi wa du'ai bil waili was suburi. Bab pada menyatakan haramnya meratak meraung.
ke atas mayat, ke atas orang mati. Meratak merau. Maknanya ngesorok lah, ngesorok. Tidak dengan mata tu teriak. Tidak, dia ni maksudnya hak sorok. Sorok kuat. Wala tumil khadi, dia tapa apa, pukul pipi, tapa lah kita panggil, tampar pipi masa mati. Wasyakil jaibi, dia mengoyak baju. Jaib ni maknanya ni hak kita panggil apa, buka. Inilah baju hak buka tu kau. Orang-orang hero kan. Naik kan. Dia soyak baju dia kau. Tu nak tunjuk gagah. Hak ni bukan nak tunjuk gagah, nak tunjuk sedih. Mati ayah anak kak. Dia nak tunjuk sedih, dia soyak baju dia. Dia pergi sini ke kau. Tu maksud jaib. Kita akan tengok maksud hak ni hak biasa. Koyok lengeh, koyok gapo, koyok supaya belaka. Cuma hak kita akan tengok hadis Nabi sebut syakul jaib. Koyok apa ni? Buka leher baju kita. Wanat fi sya'ri, juga cabut rambut ataupun cukur rambut, botok rambut kerana sedih. Kita lain ada juga botok rambut kerana sedih. Hak botok rambut kerana gembira apa ada? Ada. Kita tengok lagu mana. Wa du'a bil waili wathubur, dan juga mendoakan kecelakaan. Athubur ni sama, kecelakaan keburukan. Ni cerita orang mati dah, cerita masa mati. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Dia kata mayat, jenazah hak mati akan diazab oleh Allah Ta'ala dalam kubur dia dengan sebab ataupun dengan ratapan laungnya ke atas dia. Hak jum launya tidak dia mati dah kan. Jadi hak jum launya hak duduk atas tanah, hak hidup lagi tu ahli keluarga dia, anak bini siapa-siapa lah. Jadi orang hak larangan ni haram dah. Hak kita duk ngaji ni bab pengharam haram. Nanti dosa besar. Kita tengok hadis. Maknanya hak dosanya hak duk hidup lagi itulah, duk teriak tangis. Tapi pas ke dalam kubur. Pas ke dalam kubur. Nabi raya muka setakat mu dosa hak hidup lagi je. Hak dalam kubur hak tak kait tak merau pun, tapi akan terseksa. Diseksa oleh Allah Ta'ala dengan sebab hak hidup. Maknanya apa? Maknanya kita nampak zahir Allah baiknya, rapatnya si ayah siapa anak meratak merau isteri dak, mesti ayah ni baik kan. Kita pun rasa hebat ayah dalam kubur ataupun hak mati dalam kubur. Nabi kata dak. Mu jangan anggap bahawa bila seseorang tu mati ahli keluarga dia meratak, tanda bisa ke dalam kubur, tanda Tuhan akan ampun dosa dia. Dak. Dalam kubur tu akan terseksa. Kita akan tengok ulama kita bahaslah maksud terseksa. Lagu mana kita panggil tak kena kalau kita ngaji kan. Kalau kita ngaji ni enggak hak seksa dalam kubur atas amalan dia. Bapa amalan orang hak duk teriak tangis di rumah tu pas ke dalam kubur. Kita tengok. Kita akan baca sikit lagi. Boleh dah hadis tu maksud orang mati, al-majitu yang mati mayat ataupun jenazah diazab oleh Allah Ta'ala dalam kubur dia bima niha alaihi, dengan sebab ratapan laungnya orang hak hidup lagi ke atas dia, ke atas kematian dia, kesal dia. Wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Nabi Abdullah bin Mas'ud dia kata Nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan daripada kalangan kami, man darabal khududa, orang yang pukul apa ni pipi dia, wa syaqqal juyuba, dan dia koyok baju dia, koyok buka leher baju dia lah, tempat buka leher dia koyok. Wada'a bid'ah wal jahiliyah, dan dia
meraung meratak dengan laungan-laungan jahiliah. Nah, sebut benda-benda supaya zaman jahiliah hak Nabi tak ajar. Jadi nombor satu cerita tadi kan. Jadi hak darabal hudud ni Nabi sebut secara khusus pipi. Tapi ulama kita sebut pipi ni adalah perbuatan hak biasa dibuat oleh tuan Arab, orang Arab zaman itu. Tanda dia sedih melampau dia kata. Setengah tu dia upah nak orang, bayar, tolong sedih ayah aku mati. Dia bayar 10 hias orang. Jadi pakak mari sedih katok pipi. So, jadi dia kata kalau katok kepala dia kata supaya. Pipi ni hak biasa orang tak buat. Lepas tu kalau hak lebih lagi, dia katok kepala, dia katok tubuh dia. Dalam bab ni tak boleh lawan pokok Syiah. Memang ulama kita dia bahak dia sebutlah. Dia sebut ya. Syiah dia tak kata dengan tangan. Sekali ada pisah, ada gapo, ada luka habis tubuh. Jadi dia kata kalau hak ni pun haram. Ada hak duk ratak Sayyidina Husain. Ada ratak Sayyidina Husain mati beribu tahun dah. Tanda sedih. Jadi ulama kata makinlah berdosa besar kerana merosak ke tubuh. Setara tapak pipi pun pada keluarga hak mati depan kan. Hak tu pun haram. Tu ulama sebutlah dia panggil. Tapi tak apalah, Syiah ni mazhab lain. Mazhab kita panggil mazhab yang banyak buat benda sesat dalam agama. Wasyaqal juyubah, baju. Buka ambil baju ni. Jadi dia kata hak ni hak biasa orang tak buat. Lepas tu kalau nak tambah soyok habis ke, soyok belakang ke, dia kata supaya. Supaya hak Nabi sebut ni hak khusus kerana itu perbuatan orang Arab. Wada'a bidak wal jahiliyah, dan dia meraung memanggil ikutlah sebut dengan kata-kata jahiliyah. Adalah dia sebut wajabalah wa macam-macam dia panggil duk meraung kudai. Jadi hak ni zaman jahiliyah. Jadi Nabi kata jahiliyah ni zaman hak sebelum Islam. Kenapa? Kerana kita faham mudahnya Nabi larang semua ni kerana hak tu amalan dulu. Bila aku mari ni aku nak ayat kamu, bila berlaku kematian itulah saat kita paling rapat dengan Tuhan kan. Antara saat paling rapat Nabi ayat kan, masa sujud, masa semaya, masa hujan turun, masa Tuhan tunjuk kekuatan dia. Dah paling kuat sekali kita takut ialah kematian. Jadi bila mati ni saat orang Islam ni, itulah masa dia ingat kepada akhirat kan. Azab kubur. Jadi letak hak tu dulu nombor satu. Hak kesedihan tu nombor dua. Kesedihan kehidupan keluarga. Kerana Tuhan nak tunjuk kuasa dia menghidup dan mematikan. Jadi orang jahiliah mana reti azab kubur, nikmat kubur, jahiliah kan. Jadi bila Nabi mari Nabi nak tukar. Jadi Nabi suruh tak depan ingat Tuhan. Kuasa Tuhan, takdir Tuhan. Jadi hak Nabi larang ni bagi-bagi hak luar daripada beriman dengan takdir, qada-qadar kan. Tuyuk kudai. Tak soyok ni tanda apa? Tanda tak terima takdir. Tak terima, tak sedih melampau dia panggil. Nabi kata termasuklah dakwah bidakwal jahiliah. Sebut kata-kata yang jahiliah. Kita masyarakat kita orang Melayu ni ada kalau jadi dia ada tapi tak jadi adab kan. Tak jadi adab besar sebagaimana orang Arab. Orang Arab hari ni pun ada lagi suara kuat ni. Ada. Kalau tak ada agama duk main gitu lagi lah. Masyarakat kita Melayu ni alhamdulillah kita panggil taklah siapa pekak gitu. Tapi dalam dunia jahil ada belaka lah. Kena tahu tengok drama Melayu. Drama Melayu ada juga orang kata dia sengaja. Dalam masyarakat Melayu tak menyungguh mana pun. Tapi dalam drama ni gak meraung, kocok mayat macam-macam ada. Kocok ayuh mati, isteri mati kok kocok. Mana bagai tu bagai jahiliah. Tapi orang-orang yang buat drama penerbit ni pun dia ni tak ngaji kan. Duk tunjuk bagai hak kita panggil sikit sangat berlaku dalam masyarakat, apatah lagi dia ni salah dari sudut agama. Baik, wa'an Abi Burdata qala wadi'a Abu Musa fawusya alaih. Seorang sahabat nama Abu Burdah dia kata telah sakit Abu Musa Al-Asy'ari. Seorang sahabat lain telah sakit nama Abu Musa fawusya alaih. Sakit sampai pekak pitah.
pengsel lah, sakit dah kan, tak khabar. Wa ra'suhu fi hijri imra'atin min ahli. Dia kata masa dia sakit dan masa dia pitai tu, dia diriba, maknanya kepala dia tu diriba isteri dia. Tak salah seorang daripada isteri dia lah. Fa aqbalat tasihu bi rannatin. Lalu isteri dia ni kita panggil tepik, tasih tepik dah, meraung. Bi rannah. Rannah maknanya suara gejerit lah, suara kuat gejerit. Bunyi lagu mana kita nak ayat bahasa Melayu kita kan, bunyi suara gejerit kuat. Falam yastati' an yarudda 'alaiha syai'an. Tapi dia tak mampu untuk nak balah, nak ayat jangan, sebab dia pitai. Tapi dia sebut dalam hadis ni, dia dengar tapi tak nak kecek kan. Hak sakit ni, Abu Musa ni dia dengar isteri dia ni duk meraung, duk meritih. Tapi dia nak ayat jangan tak boleh. Falamma afaqa, apabila dia khabar, maknanya dia lepas tu dia khabar, qala, dia pun kata ana bari'um mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri, kata Abu Musa, daripada orang yang diberlepas diri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayat dalam hadis, laisa minna kan, bukan daripada kalangan kami. Dalam hadis depan ni ada. Nabi ayat, Nabi tak ngaku mak orang hak pesen ni perangai dia. Jadi bila tiba-tiba berlaku pada isteri dia, cuma dia nak balas masa tu tak boleh, dia tak khabar. Dia tak nak kecek. Lalu bila dia khabar, dia sedar, dia pun ayat, sebagaimana Nabi berlepas diri dia perangai lagu ni, aku pun berlepas diri daripada perangai bini aku. Masa aku sakit tadi, dia duduk meraung. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bariun, berlepas diri, tak ambil, maknanya tak bertanggungjawab atas perbuatan as-saliqah. As-saliqah ni orang Tino yang mengangkat suara dia bin yahati wan nadbi, dengan ratapan dan juga apa ni, dengan meraung lah, raung sama niat. Itu as-saliqah. Wal halikah, orang hak kita panggil apa, cukur. Ni masuk tajuk hak dia tadi, yang cukur kepala dia kerana sedih. Tanda dia sedih, dia dijaga rambut pada lama kening. Akhir sekali bila mati dia pergi cukur. Bukan cukur biasa, orang biasa cukur tak masuk lah. Cukur tu kerana itu biasa dia, tapi dia cukur ni dengan niat nak tunjuk sedih pun salah. Kerana bukan daripada kerja Islam nak tunjuk sedih. Wasyaqah, dia orang hak mengoyak. Orang hak koyak ni masuk koyak pakaian. Masuk koyak tekok ke koyak baju, koyak ikutlah tanda jalan. Jadi dia kata Rasulullah sebut dah barang-barang ni, Nabi tak ngaku mak kan. Jadi apa yang keluarga aku sendiri buat. Jadi cuma aku tak mampu nak sekat tadi kerana aku tak khabar, tak boleh nak kecek. Sekarang ni aku ayat. Maknanya dia ayat ke isteri dia lah. Lepas pada ni kalau aku sakit buat lagi kan, mula ambil tanggungjawab dosa mu. Ni pun buat antara puan bahagian meraung ni. Orang jantan bahagian soyak baju, orang puan tak soyak baju. Ada orang jantan soyak baju. Salah belaka. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Daripada sahabat Nabi nama Al-Mughirah bin Syu'bah, dia kata aku telah dengar. Dia kata tak, aku lagi dah tak dengar, aku ayat dah tak dengar juga. Ya Allah, aku bebas diri sebagaimana Nabi mu bebas diri daripada perangai umat hak lagu ni. Perangai umat hak ambil budaya jahiliah. Kalau kita tak berlepas diri, kita akan diazab oleh Allah Ta'ala. Maknanya dua perkara lah. Maksudnya dalam hadis ni, dalam syarah tu ada dia sebut hadis lain tak jumpa. Ada dia sebut bahawa masa aku tak khabar tadi, mutiak kan, lepas dia khabar tu ada sahabat sebut, dia kata apa ni, malaikat tanya aku, mu lagu ni ke? Mu ajak keluarga mu lagu ni dah? Maknanya orang dalam kubur tu terazab dengan apa? Kerana malaikat duk tanya.
lagu ni ke duk ajar keluarga mu. Ya. Jadi hak sepatut orang soleh, orang hak baik ni boleh nikmat di dalam kubur, tiba-tiba terganggu nikmat dia. Terganggu dengan sebab perbuatan ahli keluarga hak duk rata dengan dia, sehingga gangguan jaga apa dia. Kemudian malaikat duk tanya, lagu ni kamu macam kita sekarang dah. Kita baik, anak-anak kita buat perangai. Akhir sekali orang kata aku tu kepok dia. Aku tu kamu dia. Masuk dalam telinga kita kat nak marah. Seolah-olah kita ajar anak kita buat tak molek. Kita ajar isteri suami kita buat tak molek. Sakit hati kita dengar bahawa orang duk tuduh kita bagi kita tak ajar. Tapi benda tu berlaku atas keluarga kita. Jadi begitulah pas dalam kubur. Itu ulama kita sebut maksud diazab di hari akhirat kelak, iaitu kita panggil apa? Kita menanggung perbuatan tak molek ahli keluarga kita, dan kalau kita tak ajar, tak peringat, kita tanggunglah. Kerana ahli keluarga kita ni, kita bertanggungjawab atas dia. Apa bagai jahiliah ni lekat dalam keluargamu, sampai ke mati ditanya oleh Allah Ta'ala, menjadi satu kesaksian kepada si mati. Jadi hadis Nabi ni, Nabi nak ajar kita ambil tanggungjawab, jaga molek ahli keluarga kita, jangan buat perkara jahiliah. Panjang hadis, kita berhenti saat itulah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.